Saya datang daripada keluarga yang kuat dengan agama Kristian. Nama saya pun diberi sempena seorang wali lah, kalau kita kata dalam agama Kristian tu wali, Saint Nicholas. Saint Nicholas ni dia, kalau kita ingat Santa Claus tu Saint Nicholas lah sebenarnya. Keluarga saya pun memang cenderung kepada agama. Sampai sekarang pun bapa saya masih lagi Kristian. Dan dia punya kecenderungan dia tu sampai keluar negara pun dia pergi ke Filipina, ke Vietnam atas urusan agama. Kalau saya balik ke Sabah tu, kita balik daripada berdakwah, jumpa dia kat rumah tu, dia pun baru balik daripada kerja dia jugalah, masuk ke pedalaman mengkristiankan orang. Dan saya dibesarkan macam itulah, dihantar ke sekolah-sekolah misioneri, diangkat menjadi tentera Kristus pada usia yang muda. Dan menjadi tentera Kristus ni maksudnya orang yang bersedia untuk menyerahkan seluruh diri dia, kehidupan dia untuk agama Kristian, sanggup mati untuk agama Kristian, mata dan telinga, tangan dan kaki untuk gereja. Tapi pada usia yang awal, sebabkan pendedahan kepada masyarakat Islam, saya dapat belajar di Batu Pahat, Johor, duduk di asrama. Saya tetap kuat dengan agama Kristian saya, pergi ke gereja setiap minggu. Tetapi duduk dekat dengan orang Islam ni ada dia punya kesan dia. Terdapat nampak orang Islam daripada dekat. Dan orang Islam ni pula, dia tak biarkan saya begitu saja. Ada yang tanya soalan yang pelik-pelik. Dia nak ajak masuk Islam tak, tapi dia tanya soalan yang pelik-pelik, menyusahkan saya masa tu. Tanya soalan yang pelik-pelik. Kenapalah Tuhan kau ni mati atas salib, soalan-soalan macam tu kan. Kenapalah gitu, kenapalah gini. Mula-mula jawab soalan-soalan tu saya boleh jawab sebab saya pun ada bekal juga begitu. Kita tentera Kristus kan. Tapi makin lama makin susah. Makin susah tu kita pun makin hairan juga, kenapa soalan macam ni kan. Kita pun nak tahu jawapan. Jadi saya mula berdialog dengan padri-padri, tanya soalan yang ditanyakan itu dan soalan lain yang timbul dalam pemikiran lah. Tapi saya dapati bahawa agama yang saya itu, dia tak boleh nak menjelaskan banyak benda. Banyak daripada soalan yang tanya padri-padri ni dia tak boleh jawab. Dia kata beriman sajalah, tak payah tanya soalan-soalan ni. Sebab dia kata kau nak fikir hakikat Tuhan, manusia mana boleh fikir hakikat Tuhan. Betul jugalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar Muslim ini yang bertanya soalan pelik-pelik ni menyebabkan saya berfikir. Yalah, beriman, tapi beriman ni kena sebab kita tahu. Kalau kita tak tahu benda tu dan bercanggah pula dengan pemikiran kita, macam mana kita nak beriman? Iman tu kan hasil daripada keyakinan. Kita yakin benda tu betul, baru boleh beriman. Macam mana nak beriman kalau tak yakin? Apatah lagi kalau perkara yang disuruh kita beriman tu benda bercanggah dengan akal pemikiran yang sihat. Disuruh percaya macam mana? Dia kata Tuhan Bapa itu di syurga. Tuhan Kristian ni dia Tuhan Bapa di syurga, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus. Berapa Tuhan? Tak, 3 satu. Tuhan Bapa di syurga. Dan yang saya belajar dulu, Tuhan Bapa di syurga ni kita boleh nampak gambar dia. Dia lukis gambar tu. Tuhan very muscular, bermuscle besar-besar, muscle ketik badan, tengah terbang di langit dengan malaikat keliling dia. Malaikat tu macam anak-anak kecil bersayap. Tuhan Bapa di syurga. Tuhan Anak kita tahu, Jesus Christ. Macam-macam lukisan ada, hidung mancung panjang, mancung pendek, kulit warna kuning, kulit warna putih, kulit warna merah, warna hitam pun ada. Macam-macam lukisan. Tapi seorang manusia. Dan Rohul Kudus tidak pernah dilukis Rohul Kudus ni.
tapi dia macam spirit lah, dia macam ruh lah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berapa Tuhan? Berapa? Satu. Tiga dalam satu. Lepas tu Tuhan tu mati pula tu. Tuhan Anak itu mati. Macam mana nak faham benda ni? Jadi difficulty in understanding the concepts of Trinity, ya? Dan itu banyak mengelirukan. Dan bila nak dibuktikan pula dengan ada berapa peristiwa yang saya lalui, malam ni tak sempat cerita kot, mungkin masalah lain lah kalau nak sempat cerita pun, mengenai dengan being born again, dilahirkan semula dengan Rohul Kudus dalam diri seseorang itu apabila dia bersedia untuk menerima Jesus Christ. Dia ada satu seminar yang kita ikut, dia panggil Baptism of Fire. Dibaptiskan dengan api. Masa kecil baptis dengan air, dah besar tu baptis dengan api. Kalau air tu dia jirus air kan, ataupun dia masukkan dalam air. Kalau dengan api ni bukan dia bakar lah, tak lah. Tapi dengan Roh Kudus masuk dalam diri. Adalah peristiwa, cerita dia panjang kan, cukup lah tu kan. Kalau nak cerita panjang, detail tu masalah lain lah. Apa yang berlaku pada masa itu yang menyebabkan saya merasa tak betul lah benda ni. Agama Kristian ni tak betul. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan juga melihat kepada apa yang dalam Bible itu sendiri. Dia dulu agama Kristian ni, dia tak suruh baca Bible tu. Masa zaman saya dulu tu dia tak suruh baca Bible, jangan baca dia. Kalau nak baca, baca ayat-ayat yang dia bagi je. Jangan pandai-pandai baca sendiri, takut sesat. Ya, takut sesat. Dan memang sesat pun bila baca betul. Macam saya lah, pandai-pandai baca sendiri, masuk dalam tu tengok, sesat. Sesat apa? Sebab saya jumpa Islam dalam tu, jumpa Islam dalam Bible, tengok ajaran-ajaran itu kan, ajaran Islam, orang Islam buat, orang Kristian tak buat. Terlalu banyak lah dalam Bible tu. Contohnya dalam kitab Kejadian, first book of the Bible, Genesis, bab 17, dia cerita pasal Nabi Ibrahim. Dia buat covenant with God, perjanjian dengan Tuhan. Dan antara syarat perjanjiannya dengan Tuhan itu ialah hendaklah dia sunat dirinya sendiri. Umur dia masa itu 90 tahun. Jadi dia sunat diri dia sendiri. Dia bersunat. Dan semua budak lelaki dalam rumah dia, semua orang lelaki. Jadi daripada keturunan Nabi Ibrahim ni semua bersunat belaka, sampai kepada Jesus Christ, Nabi Isa. Yesus Kristus tu dalam kitab Lukas bab 2 ayat 21, Jesus when he was 8 days old, he was circumcised. Jesus tu masa umur dia 8 hari dia disunat. Bersunat. Kenapa aku tak bersunat? Masa tu lah, kenapa aku tak bersunat? Dah tengok orang Islam bersunat, orang Kristian tak bersunat, apa hal? Dari jauh kita tak tahu benda ni. Bila kita dekat, kita tahu bahawa sebenarnya bersunat tu bagus, bersih kan, dan mengelakkan penyakit-penyakit. Ada kita tahu ini ajaran agama, dalam Bible ada. Kenapa orang Kristian tak buat? Kenapa orang Islam yang buat? Ada timbul persoalan kan? Tentera Kristus, kita nak ikut ajaran kita, kenapa tak buat dalam Bible ni? Awal lagi masa saya di Batu Pahat tu dah ditunjukkan, ada kawan tunjukkan, dia kata, kenapa kau makan khinzir? Tak boleh. Tengok ayat ni. Saya tengok Leviticus chapter 7, chapter 11 verse 7 to 8. Tak boleh makan khinzir. Yang tak makan orang Islam, kenapa kami makan? Timbul persoalan. Terlalu banyak sebenarnya yang dalam Bible itu. Kalau orang ikut ajaran Bible itu, dia kena ikut Islam sebenarnya.